Ia selalu ke laut. Banyak hal yang berhubung dengan dirinya yang saya tak tahu. Kata lelaki itu jujur. Datuk terdiam dan mati akal. Kerana setiap kali pertanyaan yang berhubung dengan isterinya, di soal itulah juga jawapan yang diberikan oleh lelaki itu kepada Datuk. Akhirnya, Datuk membuat kesimpulan bahawa perhubungan lelaki itu dengan isterinya agak terhad dan penuh rahsia. Ada rahsia-rahsia rumah tangga yang dilindungi oleh si isteri dari pengetahuan suaminya. Tak apalah, awak tak tahu. Saya cuba berikhtiar mengatasi masalah ni. Datuk memberikan janji itu kepada lelaki tersebut. Memang itulah yang saya harapkan. Awak pernah berkelahi dengan dia tak? Tanya Datuk lagi. Dulu, saya ni memang buas. Suka beristeri banyak. Isteri saya yang mati itu adalah isteri yang kelima. Lelaki itu membuka rahsia. Datuk menggigit bibir. Secara tidak langsung, dia sudah dapat mengetahui rahsia diri lelaki yang nampak cemas itu. Isteri yang lain tu ke mana pula perginya? Semua saya ceraikan. Tetapi dengan isteri yang mati ni, saya tak sanggup buat macam tu. Kenapa? Saya tak tahu. Saya cukup sayang dan mendengar perintahnya. Ada kalanya saya jadi bodoh bila berhadapan dengan dia. Oh, begitu. Suara Datuk lembut. Dan Datuk tidak meneruskan sebarang pertanyaan kepada diri lelaki itu. Kerana waktu maghrib sudah tiba, Datuk menyuruh saya mengambil wuduk di perigi. Saya lantas memberitahu Datuk yang saya lebih senang mengambil air wuduk bersama dengannya. Dah kenapa? Tanya Datuk. Perigi ni jauh, Datuk. Saya rasa seram. Hei, pergi. Tak ada benda yang mesti kau takutkan. Nada suara Datuk yang keras sungguh menghampakan. Saya tidak ada pilihan lain. Saya terpaksa pergi. Berdebar juga hati saya bila memijak bumi di tengah cahaya yang samar-samar itu. Lebih menggerunkan, sepanjang jalan menuju ke perigi, terdapat beberapa pohon jejawi yang besar dan akar yang berjuntayan. Angin pada ketika itu pula tidak bertiup. Beberapa ekor burung gagak liar terbang rendah pulang sarang sambil berbunyi. Bunyi gagak itu saya amat amati macam bunyi orang mencari-cari kain kapan. Saya tahu kalau saya berpatah balik, tentu Datuk naik darah. Saya terus melangkah. Langkah saya mati pula bila seekor kucing hutan melompat di hadapan saya. Sebelum kucing hutan itu melompat ke dalam hutan, kucing itu merenung saya sambil membuka mulutnya dengan lebar bersama dengan suara yang nyaring dan kuat. Hari bertambah gelap. Pondok perigi nampak berbalam-balam di hadapan. Saya berlari dan terus masuk ke dalam pondok perigi yang berdindingkan tepus tanpa atap. Pepohon rumbia yang berdiri berdekatan pondok perigi kelihatan kaku dan menakutkan. Saya terus membaca niat dan membasuh muka. Dengan tiba-tiba, saya terhidu bau busuk yang amat sangat. Serentak dengan itu, saya terasa dinding pondok perigi dirabuk orang dari luar. Saya resah tidak menentu. Kemudian saya terasa ada orang berdiri di belakang saya. Saya cuba menjeling kerana keadaan bertambah kabur. Saya tidak dapat memastikan dengan tepat siapakah yang berdiri di belakang saya. Perasaan saya cukup cemas. Orang baru mahu ambil air sembahyang. Lubang telinga saya diasak dengan suara orang perempuan. Saya terus menoleh ke belakang. Tidak ada apa yang saya lihat kecuali bau busuk yang cukup hebat. Tekak saya menjadi loya. Tanpa berfikir panjang, saya terus berlari dengan sekuat hati menuju ke rumah. Ha, kenapa? Tanya Datuk sambil melihat wajah saya yang pucat lesi. Ada suara orang perempuan dan bau busuk. Tak apa, itu perkara biasa. Balas Datuk sambil menjeling ke wajah tuan rumah yang berdiri di sebelahnya. Tuan rumah saya lihat resah tidak menentu. Itulah dia. Tiba-tiba terkeluar dari mulut tuan rumah. Tanpa berlengah-lengah lagi, Datuk mengajak tuan rumah pergi mengambil wuduk di perigi. Saya terpaksa tinggal bersendirian di rumah. Bagi menghilangkan rasa takut, saya duduk di atas anak tangga bongsu sambil menyanyikan lagu Tudung Periuk. Saya pasti benar rangkap lagu yang saya sebut Lintang Pukang. Nada atau irama ini tetap sumbang.
Bagi menghiburkan hati yang takut, saya menyanyi terus. Saya terdengar ayam direban berketak dengan kuat macam terlihat sesuatu. Kucing kepunyaan tuan rumah lari tidak menentu macam dikejar sesuatu. Suara ayam kian keras dan kemudiannya hilang. Saya mula tercium bau busuk, macam ada kelibat manusia melintas di hadapan saya. Dan saya lihat lampu minyak tanah terpasang dengan sendirinya di ruang tengah. Daun tingkap tertutup pula dengan sendirinya. Awak siapa? Apa hajat? Aku rasa aku, adik-adik aku dan suami aku tak mempunyai saudara mara macam muka kamu. Saya terdengar suara orang perempuan dalam rumah. Saya terdiam. Kemudian saya terdengar bunyi pinggan mangkuk dan periuk berlaga sesama sendiri di bahagian dapur, macam orang mencari sesuatu. Saya juga terdengar suara perempuan merungut sesuatu. Bau busuk bertambah hebat. Hari bertambah gelap. Saya tidak sedar bila pula Datuk dan tuan rumah berada di depan saya. Nak, jom, mari kita sembahyang, kata Datuk. Saya memberitahu Datuk tentang bau busuk dan peristiwa yang saya alami. Datuk tidak ambil peduli. Saya dan tuan rumah terus sembahyang maghrib berimamkan Datuk. Aneh. Setelah memberi salam yang terakhir, bau busuk sudah tiada lagi. Datuk menyuruh tuan rumah turun ke dapur melihat periuk dan pinggan mangkuk. Tuan rumah patuh dengan perintah Datuk. Baki nasi saya habis dimakannya. Dia membasuh pinggan mangkuk yang kotor. Dengan wajah yang tenang, tuan rumah memberitahu Datuk sesudah memeriksa barang-barang di dapurnya. Kalau begitu, kau masak nasi sekarang dan masukkan hujung batang tepus ni kat dalam dia, ujar Datuk sambil memberi batang tepus yang sudah dipotong sedikit. Tuan rumah terus memasak nasi dan menggoreng ikan kering. Bila semuanya sudah siap, saya dan tuan rumah pun makan. Atas permintaan Datuk, nasi di bahagian atas ditinggalkan dalam periuk. Lebih kurang pukul 2 malam. Datuk pun mengejutkan saya dari tidur. Datuk menyalakan api pada sebatang lilin. Uda Lodin yang datang ke rumah itu lepas waktu isyak juga dibangunkan oleh Datuk dari tidurnya. Tuan rumah yang tidur dekat tiang seri tidak dikejutkan oleh Datuk. Dengkur tuan rumah cukup keras. Datuk terus bertafakur setelah mengenakan baju hitam, seluar hitam ke badan serta melilitkan kepalanya dengan kain merah sebesar 2 jari. Kemudian dia menyuruh saya mengatur 7 helai daun sirih di muka pintu. Dia juga menyuruh Uda Lodin meletakkan batang tepus dalam keadaan selang-seli di pintu dapur. Datuk pun menepuk dahi tuan rumah sebanyak 3 kali dan meraba urat lehernya. Apa yang awak buat padanya? Soal Uda Lodin pada Datuk. Saya pukau dia supaya tidur terus, jawab Datuk pendek sambil memperkemaskan silanya. Datuk pun menyuruh kami duduk tanpa bergerak. Datuk ke dapur dan mengambil periuk yang berisi nasi lalu meletakkannya di tiang seri. Suasana malam itu cukup sepi. Rasa sejuk terasa menyentuh kulit muka dan badan. Sekali-sekala angin bertiup dengan kuatnya di luar, menggugurkan dahan-dahan pokok yang mati. Suara jampuk tidak kedengaran. Suara burung hantu juga begitu. Kecualilah suara itik dan ayam direban macam melihat sesuatu. Bau busuk mula menusuk ke lubang hidung. Datuk terus membuka pintu. Dalam jarak 3 atau 4 kaki dari muka pintu, Datuk membentang kain hitam yang berbucu 3. Datuk duduk bersila di situ. Sebatang lagi lilin Datuk nyalakan. Lilin yang baru dibakar sumbunya itu Datuk letakkan betul-betul di tengah pintu. Datuk terus bertafakur dan dia membacakan sesuatu. Secara mendadak, api lilin di tengah pintu padam. Bunyi tapak kaki orang melangkah jelas kedengaran. Datuk bangun sambil memeluk tubuh. Siapa? Terdengar suara perempuan. Tetamu suami kamu, jawab Datuk. Apa halnya? Saja datang. Aku nak masuk ke rumah, lalulah kau dari situ. Masuklah, ini kan rumah kamu. Tapi nyalakan api lilin yang padam. Selesai saja Datuk bercakap, api lilin yang terpadam tadi terus menyala. Bau busuk bertambah kuat. Muka saya terasa dilekati sesuatu. Saya raba dan cium. Ternyata, muka saya dilekati lumpur dari kubur.
Baunya juga cukup busuk. Bunyi tapak kaki orang melangkah kian kuat. Dengan pertolongan cahaya lilin, saya melihat satu lembaga memakai kain putih yang sudah koyak dan penuh lumpur. "Kain kapan?" kata hati saya. Lembaga itu bagaikan tahu apa yang bergolak dalam hati saya. Lalu secebis kain kapan yang busuk dicampakkan kepada saya. Bentuk mukanya tidak dapat saya lihat dengan jelas. "Aku lapar." Saya terdengar lagi suara perempuan. "Makanlah," sahut Datuk. Saya lihat periuk nasi bergerak dan saya terdengar suara orang mengunyah sesuatu. Saya menggigit bibir. Udaludin menekuk lubang hidungnya dengan tangan. Dalam cahaya yang sama-samar itu juga, saya melihat lembaga yang berkain kapan kotor itu menghampiri suaminya. Duduk mencangkung di situ sambil meraba-raba pipi dan rambut suaminya. Perempuan itu menangis tersedu-sedu. Darah saya tersirap kerana jari jemari perempuan itu sudah tidak berdaging lagi. Hanya tulang jari. Hanya tulang jari dengan kuku yang panjang jelas kelihatan berlari-lari atas pipi tengkuk suaminya. Beberapa daging lengan dan pahanya yang juga sudah reput jatuh ke lantai. Datuk terus melompat dan memukul belakang perempuan itu dengan batang tepus 7 kali. Datuk juga menyuruh Udaludin memasang api pada pelita minyak tanah. Bila pelita sudah dipasang, wajah perempuan itu jelas kelihatan. Matanya sudah berlubang, daging pipinya jatuh satu persatu ke lantai, macam habuk kayu yang baru diketam. Giginya yang masih kuat dan kelihatan putih bersih. Saya tidak sanggup memandang wajah yang amat menakutkan itu. "Apa yang kau lakukan pada suamimu?" tanya Datuk. Perempuan itu tidak menjawab. Dia berjalan ke arah periuk nasi. Kedua belah kakinya dikangkangkan dan periuk nasi itu betul-betul berada di celah kangkangnya. Beberapa ketul daging yang buruk di bahagian punggung jatuh ke dalam periuk tersebut. Dengan beberapa saat, periuk itu diberikan kepada suaminya. Macam ada suatu kuasa yang luar biasa. Suaminya bangun lalu memakan nasi itu dengan lahapnya. Kemudian suaminya tidur kembali. "Kau berikan suamimu nasi tangas?" tanya Datuk. "Ya, saya sayangkan dia. Saya mahu dia mendengar kata dari saya dan tidak mencari betina lain." "Perbuatan ini dikutuk Tuhan dan berdosa besar, kau tahu." Perempuan itu tidak menjawab. Dia terus duduk merenung wajah suaminya sambil memukul-mukul dadanya. "Dari siapa kau dapat ilmu ni?" soal Datuk. Perempuan itu tetap membisu. Datuk pukul lagi hingga perempuan itu mengakui bahawa dia menuntut ilmu dari seorang perempuan tua yang memang menaruh dendam pada lelaki. Menurutnya, perempuan itu memang seorang perempuan yang baik, tetapi suaminya yang kuat berjudi itu selalu memukulnya bila kalah main judi dan kemudian dia dimadukan oleh lakinya dengan seorang perempuan yang lain. Mulai dari hari itulah, dia mencari ilmu nasi tangas untuk dikenakan pada suaminya, hingga suaminya menjadi bodoh dan tidak boleh membilang hingga ke 10 kecuali ditunjuk atau diajar olehnya sendiri. Datuk terdiam. Saya dan Udaludin berpandangan sesama sendiri. Saya lihat Datuk membuka kain yang melilit kepalanya. Datuk membuka bajunya dan menyarungkan ke tubuhnya dalam keadaan yang terbalik. "Kau tahu, perbuatanmu salah dengan ajaran agama dan kau tidak diterima bumi. Roh kau ditolak ke dunia merayau-rayau selama 40 hari sebelum dihumban ke neraka." "Saya tidak tahu." "Suami kau ni seorang lelaki yang baik. Kenapa kau buat perkara macam ni?" soal Datuk lagi. Perempuan itu diam. Dia cuba bangun dan mahu menerkam ke arah Datuk. Cepat-cepat pula Datuk memukul badannya dengan batang tepus. Ternyata pukulan itu tidak mendatangkan kesan. Dia membuka kain kapannya lalu melemparkannya kepada Datuk. Datuk menahannya dengan kedua belah tangannya hinggalah kain kapan itu berbalik semula kepadanya. Datuk kemudian membaca beberapa potong ayat suci hingga perempuan yang sudah tinggal rangka itu terperosok ke tepi dinding sambil menutup mukanya. Dia kelihatan takut dan cemas sekali. "Roh kau ni takkan diterima Allah selagi kau takut minta ampun dan maaf pada suami kau." "Engkau siapa yang menyuruh aku berbuat begitu?" balas perempuan itu dengan kuat.
Datuk lalu mengambil sebatang lagi tepus lalu menekan ke dada perempuan itu. Engkau syaitan. Engkau ni syaitan. Ujar Datuk sambil membaca beberapa ayat suci lagi. Ternyata hantu perempuan itu tidak mahu mengaku kalah. Barangkali rasa sabar Datuk telah hilang. Datuk terus menepuk kedua belah tangannya. Perempuan itu menjerit macam kena sesuatu yang panas. Terus bersuara minta ampun dari suaminya. Bila suara jeritan perempuan itu hilang, semua pelita dalam rumah pun terpadam. Bila dinyalakan semula, perempuan itu sudah hilang. Datuk menepuk dahi suaminya 3 kali sambil mengurut lehernya. Suaminya pun tersedar dari tidur.